kesunyian malam ini ku datang. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, sekarang dekat wayang kita ada satu lagi cerita hantu daripada Indonesia yang orang duk tunggu-tunggu kan. Bila keluar je cerita ni orang dah jerit-jerit setan. tak. Cerita Pengabdi Setan daripada Joko Anwar ada masuk ke sequel yang kedua. Dekat belakang tu ada Communion. Itu Acap nak tengok dah, tapi bukan nak review lah. Kita nak cerita hari ni tentang beberapa latar belakang dan juga kisah di sebalik filem ni. Macam biasalah guys, jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita lain intro macam biasa, lepas tu kita cerita. Let's roll it. So guys, kita tahu yang filem seram kalau dekat Indonesia ni, orang paling wanted sekali adalah Mr. Joko Anwar. Kita tahu dia punya touch dalam cerita-cerita seram ni bukan kaleng-kaleng lah. And guys, kalau korang nak tahu atau maybe yang dah tahulah, filem Pengabdi Setan yang pertama bukan datang daripada kisah benar, tapi adalah remake daripada filem Pengabdi Setan pada tahun 1980 yang diarahkan oleh Sisworo Gautama Putra. Manakala filem yang kedua ni, Pengabdi Setan Communion pula adalah sequel kepada Pengabdi Setan yang pertama. Itu je. Setakat itu je. Kalau korang nak tahu juga apa maksud Communion, Communion ada dalam tajuk filem yang kedua ni bermaksud kepada sekumpulan ataupun merujuk kepada hubungan yang erat. Okay guys, cerita yang kedua ni setting dia lebih kurang macam cerita pertama juga, cuma dia sambungan lah. Dia ni daripada rumah yang pertama dia lari ke apartment, bukan apartment, Pangsapuri. Dia orang panggil rusun kalau dah bahasa Inggeris pula Indonesia. So bila dia orang dah berpindah ke arah sini, dia orang anggaplah bila dia orang duduk kat Pangsapuri ni, so ramai orang, so susah lah untuk dia orang kena ini dan itulah. Alright. So sebenarnya guys, kalau korang nak tahu cerita yang kedua ni ataupun sambungan daripada Pengabdi Setan yang pertama ni, dia ada kaitan dengan satu kejadian sebenar yang berlaku ketika Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana konferensi tersebut dihadiri oleh petinggi dari negara luar yang dikatakan berkumpul untuk melakukan ritual pemujaan setan. Nanti kau tengok filem ni kau faham lah apa aku cakap. Pada yang masa yang sama, filem ni juga dikaitkan dengan satu watak, which is penembak misteri yang waktu tu digembarkan kecoh sebenarnya pada era tahun 80-an lah. Sebab setting filem ni adalah pada tahun 1980-an. Okay, waktu tu diorang kata yang penembak ni akan tembak mangsa-mangsa yang dia pilih. Tapi guys, lama kelamaan si penembak ni dia dah jadi lain dah. Sebab dia dah mula tembak orang-orang yang tidak bersalah bagi menangani kes-kes jenayah pada tahun tersebut. Dan dekat dalam filem ni juga dia ada sebut pasal isu tattoo pada tahun tersebut. Tetapi guys, tindakan tersebut dikatakan telah pun melanggar hak asasi manusia kerana telah mengorbankan hingga lebih 3,000 orang tanpa melalui proses pengadilan. So guys, macam-macam isu sebenarnya dia orang sentuh dekat dalam filem ni. Okey, antaranya adalah penyiksaan era abad pertengahan yang menyebabkan cerita ni diklasifikasikan kepada 18 tahun ke atas. Okey, dalam filem ni ada beberapa scene yang menunjukkan penyiksaan semasa abad pertengahan. Antaranya ketika salah satu watak yang dilakukan oleh mereka ditarik oleh beberapa ekor kuda. So guys, di sebalik scene tersebut adalah macam aku cakap tadi lah, dia ada kaitan dengan penyiksaan abad pertengahan tu lah. Penyiksaan kuda yang digunakan pada abad itu dengan cara mengikat badan manusia kepada 4 bahagian dan kuda-kuda tersebut disuruh untuk berlari dengan arah berlawanan dan membuatkan tubuh badan mangsa ataupun dia yang dekat tengah-tengah tu terbelah menjadi 4 bahagian. Macam mana nak lakonkan dia macam ni? Tangan macam ni, kaki macam ni. Kau dah jadi bintang kat tengah-tengah tu. Lepas tu kuda tu gerak. Habis lah.
Semua putus lah. Okey, kenapa benda ni dibuat pada amban tersebut adalah kerana hukuman ini dilakukan kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, sama ada membunuh atau melawan pihak penguasa. Dan pada masa itu, perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang menentang norma masyarakat pada zaman tersebut. Okay guys, itulah dia. Dua elemen yang diorang sentuh lah. Elemen-elemen bagi aku elemen purba lah, elemen lampau yang diorang masukkan untuk menjadi salah sebuah resepi dalam filem Pengabdi Setan yang kedua. Okay, yang ketiga ni kita nak cerita tentang pencapaian di mana Pengabdi Setan kedua ni merupakan filem Indonesia yang pertama yang berjaya menembusi IMAX. IMAX ni yang, macam mana aku cakap, ini antara teknologi paling gempak dekat wayang lah. Dia kena ada certain klasifikasi and quality baru kau boleh lepas yang masuk IMAX tu. Lebih kurang macam tu lah. Alright. Melalui filem ni guys, Joko Anwar, pengarah mereka, tidak pernah menyebut di mana-mana media tentang kos penggambaran Pengabdi Setan kedua, tetapi dia hanya mengatakan bahawa ianya lebih mahal daripada filem yang pertama. Kalau korang nak tahu, diorang ada buat penambahan kos untuk beberapa struktur, antaranya adalah penambahan lift di Pangsapuri yang mereka syuting tu. Kerana apa guys? Kerana asal Pangsapuri tersebut hanyalah ada tangga dan beberapa scene yang ada dekat dalam lift tu adalah salah satu struktur penambahan yang dibuat oleh pihak produksi sendiri. Nah, so kalau kau tengok cerita ni, masa syuting tu, sebelum syuting Joko Anwar kata dia pergi kat tempat tu, dia tengok benda tu macam terbengkalai. Tiap bangunan terbengkalai, tak ada lift, hanya ada tangga, and beberapa tangga pun dah roboh macam tu. So diorang simen balik and diorang bina lift guys. Setting macam tu lah. DOP diorang power gila kan. Filem ini juga menggunakan teknologi next generation precision sounds audio yang lebih baik hampir ke seluruh ruang pendengaran. Sebenarnya filem Pengabdi Setan yang pertama, diorang ni sebenarnya tak guna banyak pun efek CGI, tapi lebih kepada efek makeup lah, yang bagi aku tak tahulah, diorang kata nak buat benda tu nampak lebih seram and realistic. Tapi bila aku tengok dia macam zombie pun ada. Tapi bila yang kedua ni, diorang banyak menggunakan videografi dengan menggunakan natural light supaya penonton rasa lebih dekat dan dapat rasa lagi pengalaman seram bila menonton cerita Pengabdi Setan yang kedua ni. So itulah dia guys, ada 3 fact yang kita nak sharekan dengan korang, antaranya lah. Alright, so yang terakhir ni aku nak kongsikan tentang penemuan sebenarnya lokasi penggambaran untuk filem Pengabdi Setan yang kedua ni. Okey, pembuatan filem ni sebenarnya kalau korang nak tahu, diorang dah jalankan selama 3 tahun selepas filem yang pertama ditayangkan. Diorang ni habiskan hampir 4 bulan tau. Waktu tu lebih 4 bulan lebih tak silap acap untuk cari setting location yang mana yang sesuai untuk diorang gunakan sebagai tempat penggambaran utama untuk filem ini. Untuk yang pertama kau ingat kan, dia ada satu rumah, dan sekarang rumah tu pun dah jadi tempat lawatan untuk orang tengok dan sebagainya. But for now ni, nombor 2 ni, Joko kata mana mau cari ini nombor 2 ini. Dia kata macam tu lah lebih kurang. So si Joko Anwar ni pun pergi upload dekat dia punya Twitter. Dia tanya mana lokasi yang sesuai agak-agaknya untuk Pengabdi Setan yang kedua. Dia kata macam tu lah. So waktu dia dah upload kat Twitter apa semua, dia dapatlah macam-macam respon. And Joko Anwar menerima cadangan tempat daripada netizen di Twitter untuk menjadikan Pangsapuri yang terletak di belakang Pasar Sumber Arta, Bekasi Barat, Jawa Barat sebagai lokasi penggambarannya. So digunakan tempat tu lah. Aku pun tak tahu kat mana, tapi kalau kau tengok cerita ni memang tempat tu seram gila. Kosong, dan tiba-tiba tengah-tengah tu ada Pangsapuri. Takut. Sebab apa dia pilih tempat tu? Katanya tempat tu dah terbengkalai hampir 15 tahun tau. That's why macam aku cakap tadi, dia orang kena buat lift balik, dia orang kena buat tangga balik. And dikatakan juga Pangsapuri tu merupakan sebuah projek yang sepatutnya dibangun pada tahun 2007, tetapi terbengkalai, diberhentikan lah. Tapi dia orang tak nyatakan lah sebabnya apa, atau mungkin Joko Anwar sendiri tak sempat nak selidik apa dia punya sebab lah. So dia macam okay, why bother kan, kita dah dapat permission, kita syuting je lah kat sini kan. So kalau kita nak tahu pasal instructor tingkat dekat Pangsapuri tu ada 15 tingkat tau guys. Pada asalnya dia orang tak bagi pun sesiapa masuk ke dalam Pangsapuri tu. Biasalah guys, bila bangunan-bangunan tinggal ni, dia memang ada beberapa cerita dan juga mitos lah. Kalau macam Pangsapuri ni, yang paling popular
popular sekali adalah kejadian di tingkat 7. Menurut mereka, pernah ada kejadian seorang makcik yang berlari ke pangsapuri tersebut kerana dia mengatakan bahawa anaknya telah diculik dan dibawa ke tingkat ke-7. Dan ada juga kes seorang perempuan yang memasuki pangsapuri tersebut seorang diri pada waktu malam akibat dia ternampaklah ada budak kecil berlari ke arah sana. Dia pun pergi kejar, dia pergi masuk tengah-tengah malam tu. Senang cerita macam tu lah. So bila Joko Anwar ni dengar apa semua kan, ada cerita ini cerita itu, dia pun minta permission, dia dapat shooting apa semua, dan Alhamdulillah lah, menurut dia pun tak ada apa-apa yang misteri berlaku. Cuma biasalah bunyi itu, bunyi ini kan, biasalah. Alright, setelah selesai penggambaran Pengabdi Setan yang kedua, tempat itu sebenarnya lagi viral lah sebenarnya. Macam aku cakap, rumah nombor 1 tu at last jadi orang kata apa, tempat tumpuan orang ramai. Sama juga dengan Pangsapuri ni, tapi waktu tu diorang ni dah melampau lah, sebab diorang kata ada yang sampai duduk kat situ sampai malam, sebab diorang nak rasa sendiri keseraman tempat tu, dan menyebabkan keadaan dekat situ jadi sesak dan juga tak terkawal. And akhirnya guys, pihak berkuasa pun bersetuju untuk menutup tempat tersebut, dan orang ramai hanya boleh melihat ataupun mengambil gambar tempat tersebut daripada jauh sahaja. So itulah dia guys, cerita yang kita boleh dapat lah. Cerita di sebalik pemikiran filem ni bukan senang, macam-macam hal sebenarnya. Tapi gempak juga lah. Sebab filem Pengabdi Setan pada tahun 2017 tu, diorang dapat lebih kurang 4 juta lebih tau. Bagi aku gempak dah lah kan, 2017 dapat 4 juta lebih rupiah tau. Kalau tukar duit Malaysia, lagi kecil lagi besar rupiah kecil, kalau tukar Malaysia lagi besar. 4 juta rupiah kita dah gaduh pula pasal matematik. Okey, manakala yang filem kedua ni, setakat ni Pengabdi Setan kedua Communion, diorang telah pun mencapai 2 juta lebih di hari keempat tayangan. Itu hari keempat. Ini kita dah seminggu dah rasanya. Kalau kat Indonesia lah, kita hari ni baru start kan. Alright, so penerimaan orang ni memang dahsyat lah, and diorang rasa waktu ni adalah waktu yang tepat untuk Pengabdi Setan ni keluar untuk sequel diorang. And sebab apa? Diorang kata filem ni adalah filem antara yang terlaris dekat Indonesia sepanjang zaman. Okay, and pada Festival Filem Indonesia tahun 2017, filem yang pertama dia tu berjaya mendapat 13 anugerah, antaranya lagu tema terbaik Di Kesunyian Malam Ini. Lagu tu bergantung kan. Filem bioskop terbaik, sinematografi terbaik, dan macam-macam lah. Pelakon ni juga ada dapat here and there lah. So untuk menurut Acap, filem yang kedua ni, kalau korang nak pergi tengok, aku sarankan jangan pergi tengok seorang-seorang lah. Sebab kalau kau menjerit ke apa, kau tak ada member kat sebelah, kau akan mungkin terkejut, terbaling popcorn, ataupun kau tengah tengok terjerit, jadi dia kat sebelah, mana tahu kan. Untuk rating cerita ni bagi aku not bad kan. Aku rasa ini adalah antara filem seram. Aku setujulah bila netizen dia cakap ini antara filem seram terbaik Indonesia. But kalau korang peminat dia daripada nombor 1 and kau cari jawapan untuk filem nombor 1 dekat nombor 2, aku rasa kau tak jumpa. Adalah sedikit-sedikit jawapan, but digantung kau sebenarnya lagi. Okay, so kalau korang nak pergi tengok, aku harap korang enjoy. Ini just additional knowledge lah untuk kau. Mungkin kau tengok nanti kan, bila kau dah tengok video Acap, kau tengok dia punya setting, inilah Pangsapuri yang Acap cakap. Lift ni dia orang baru buat tau. Kau boleh sembang kat member sebelah, nampak yang kau lebih tahu kan. Macam tu, daripada kita pala tahu, baik kita borak benda yang betul. Okay, so kita jumpa di video akan datang guys. I see you. Assalamualaikum. Enjoy bro. Ni tengok cerita tu jangan sampai kena rasuk bagai. Itu je nak cakap. Gerak dulu Assalamualaikum. Bye. Di kesunyian malam ini, ku datang